Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan imam, tuan bilal, ahli kuasa surah, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, para asatizah, tuan guru, tuan-tuan haji, tuan hajah, ya Allah Subhanahu wa taala, apa khabar semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita keberkatan rahmatan pada malam ini, pada esok hari, dan segera kita sampai ke bulan Ramadan kurang lebih 6 hari insya-Allah tuan-tuan. Dan kita pun telah mendengar dapat berita gembira, kita boleh solat dalam keadaan rapat insya-Allah pada 1 April nanti dengan SOP-nya yang akan dikongsikan insya-Allah dalam lagi insya-Allah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan makin ramai yang boleh hadir ke surau kita tuan-tuan. Ramai yang boleh hadir insya-Allah, kita ajak rakan-rakan jiran-jiran kita untuk imarahkan surau kita insya-Allah terutama bulan Ramadan nanti insya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pembacaan kitab Tahdzibun Nufus fi Kitabid Durus, sebuah kitab yang meringkaskan atau yang memilih hadis-hadis dalam Kitabus Shalihin Imam Nawawi. InsyaAllah pada hari tuan-tuan kita masuk tajuk tawakal. Tawakal, satu kalimah yang biasa kita dengar, yang biasa kita sebut dan biasa kita amalkan tuan-tuan ya. Dan apa yang dikatakan sebagai tawakal tuan-tuan di segi bahasanya, yang dikatakan tawakal adalah i'timad 'alal ghairi fi amrin ma. Itu ada ahli bahasa mengatakan macam tu, iaitu kebergantungan kepada yang lain dalam sebarang urusan, sebarang urusan, ataupun menyerahkan sesuatu kepada orang lain, mempercayai kepada satu pihak, mewakilkan kepada satu pihak, ataupun dia mengatakan tawakal tu tuan-tuan yang bersandar kat dinding tu pun tawakal juga namanya. Segi bahasanya bersandar pada dinding ataupun ada apa-apalah yang bersandarkan itu juga adalah tawakal di segi bahasanya ya. Di segi istilahnya tuan-tuan iaitu seorang hamba itu dia rasa pasrah. Pasrah itu apa tuan-tuan? Serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam masa sama dia akan sertai dengan segala usaha, dengan segala upaya dia mematuhi, setia dan menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan serah bulat-bulat kan? Bukan serah bulat-bulat, tapi serah itu dengan usaha, dengan upaya. Mesti patuh, setia, tunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah tegur seorang tuan yang dia nak masuk ke dalam masjid Nabi, dia tambat untanya begitu saja. Dan dia letak macam tu saja. Dia kata dia bertawakal. Nabi kata tak, ikat unta itu dan bertawakal, ada kena usaha kan, bukan serah bulat-bulat begitu saja. Kan tawakal juga tuan-tuan, para ulama mengatakan tanda lemahnya seseorang itu, dia sangat-sangat mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Sebab itulah tuan-tuan kita keluar rumah tadi,
Kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tuan ada baca ke tak ada baca? Ada baca, alhamdulillah. Jadikan amalan kita tuan-tuan ya. Tawakkaltu Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu paling pendek lah. Yang panjangnya ada tuan-tuan. Yang panjangnya ada. Yang paling pendek itu dia. Kita Bismillah dengan nama Allah. Tawakkaltu Allah. Saya bertawakal serah pada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita nak ke mana? Kita nak ke surau. Sebab kita nak memenuhi satu tuntutan sunnah Nabi, mengerjakan kefarduan kepada Allah. Kan kita start motor, jalan kaki, tengok kiri kanan, itu semua usaha kita lah tuan-tuan ya. Kereta kita memang dah elok kan, motor kita memang ada minyak dia kan? Sebab kita orang biasa je tuan-tuan ya, orang biasa saja. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad tuan-tuan dikatakan beliau menukilkan atau menuturkan tawakal itu ialah amalan hati. Bermula kepada hati dan tak boleh diungkapkan oleh lisan. Kan? Itu dia pandangan dia. Bermula dalam hati, bertawakal kepada Allah. Kan? Tak boleh diungkapkan dengan lisan, tetapi nampak segi zahirnya macam itu. Kan? Itu di segi secara mudahnya tuan-tuan ya, secara mudahnya. Para ulama membicarakan tuan-tuan apakah syarat-syarat tawakal kepada Allah. Pertama ialah, ada banyak tuan-tuan. Pertama ialah betul-betul membuat penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Hud tuan-tuan, Allah ada beritahu kita walillahi ghaibus samawati wal ardh. Bagi Allah perkara yang gaib di langit dan juga di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Kepada Allah lah dikembalikan semua perkara. Fa'budhu. Kan kita nak serah pada Allah itu syaratnya ialah sembah Allah. Kan? Tawakkal alaihi, bertawakal kepadanya. Jadi serah pada Allah kan? Syaratnya mesti kita mengangkat Allah sebagai Tuhan kita yang hanya dialah yang boleh disembah. Kebergantungan kita hanya kepadanya. Kan? Hanya kepadanya. Kan? Kita naik kapal terbang tuan-tuan ya, ke mana-mana pun kan, bila kita check in kan, pramugari ataupun petugas-petugas kata okey sudah boleh masuk kan, kita tawakal sungguh tu kan. Di atas dalam pesawat itu yang kita pun tak tahu apa-apa. Kadang-kadang kita sendiri juga orang gelak-gelak semua kan, apakah tidak rasa bimbang, kita tak tahu kan, adakah kita sampai ataupun tidak. Di situlah kebergantungan kita kepada Allah sangat kuat kan. Hatta tuan-tuan kita yang memandu pun sendiri kan, kita pegang steering sendiri pun kan, kebergantungan kita kepada Allah cukup kuat. Apa yang terjadi itu qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Tetapi usaha kita ada, minyak kita dah isi, enjin kita dah selenggara, itu semua. Kalau terjadi apapun itu adalah kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kami pernah ajar tuan-tuan, kalau kita keluar rumah antara doa yang panjang adalah bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udilla. Adilla aw udalla. Ya Allah, aku minta pada Engau daripada tersesat ataupun disesatkan. Kan? Kita bergantung kepada Waze. Itu kan. Kadang-kadang Waze bawa tempat lain tuan-tuan. Kan, secanggih-canggih dia pun kadang-kadang dia bawa tempat lain. Dia sampai bukan ni. Kan, tekan betul dah alamat tu. Kan? Tapi dia bawa tempat lain. Kan? Pada ketika itulah kita baru tahu kebijaksanaan manusia kan tidak boleh mengatasi kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu pun ada juga manfaatnya, tapi bila kembali kepada hadis Nabi ini yang Nabi ajar pada kita tuan-tuan, Allahumma inni a'udzubika an adilla. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau ya Allah
daripada tersesat atau disesatkan. Kan? Au azilla au uzalla, terpesong atau dipesongkan. Au azlima au uzlama, menganiaya orang atau dianiaya orang. Au ajhala au yujahala alayya, jadi bodoh atau diperbodohkan. Kan? Semuanya itu kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ya Allah Subhanahu itu antara syarat katanya. Yang kedua syarat kita tawakal adalah kita mesti percaya Allah sahaja yang maha berkuasa dan mencapaikan ataupun menterjemahkan permintaan hamba-Nya. Kan? Untuk capai matlamat itu Allah sahaja yang berkuasa untuk capai, kan? Dan menunaikan hajat manusia, keperluan manusia. Kita dah cuba itu kan, tapi kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah sahaja yang boleh menjadikan impian kita, keperluan kita itu tercapai. Sama ada melibatkan perkara keduniaan ataupun menyebabkan perkara akhirat. Kita nak pergi mana-mana urusan dunia kita, ataupun kita nak pergi ke sebuah masjid untuk urusan akhirat kita. Yang ketiga, tuan-tuan, para mengatakan syarat tawakal ialah yakin Allah sahajalah yang boleh menjadikan seorang hamba itu tercapai cita-citanya. Dan yang keempat ialah jangan putus asa. Jangan putus asa daripada memohon kepada Allah supaya Allah sampaikan hajat dan permintaan kita. Para ulama juga bincang, tuan-tuan, antara bentuk-bentuk tawakal ialah pertama, tawakal kepada Allah dalam perkara-perkara yang melibatkan keduniaan. Keduniaan. Untuk menunaikan hajat seorang hamba di perkara keduniaan, itu juga boleh bertawakal. Yang penting benda yang baiklah. Ataupun bertawakal untuk menolak perkara-perkara yang kita tak suka. Tak suka. Yang kedua, tawakal kepada Allah untuk mencapai sesuatu yang Allah suka dan Allah redha. Allah suka dan redha dalam solat, kita mengerjakan fardu haji, berpuasa, zakat, segala macam. Apa-apa perbuatan untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya dengan amalan itu, dengan kasih sayang Allah, dengan redha Allah, kita dapat masuk syurga. Maknanya apa, tuan-tuan? Kebergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita balik kepada buku kita ini. Pengarang membawa beberapa ayat-ayat Al-Quran Karim yang menunjukkan perkara tawakal ini Allah sebut dalam Al-Quran. Sehingga para ulama dia mencari, tuan, kira-kira ada 59 tepat, 59 kali Allah sebut perkara berkaitan dengan tawakal dalam Al-Quran Karim. Yang pertama dalam surah Ali Imran ayat 173 174. Alladzina qalu lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wa taba'u ridwanallah wallahu dzul fadlin 'azim. Maksudnya, tuan-tuan, orang-orang beriman adalah orang-orang yang manusia telah berkata kepada mereka, sesungguhnya orang ramai kafir Quraisy telah berkumpul untuk menyerang kalian. Oleh itu takutlah kepada Allah. Maka berita itu menyebabkan iman mereka bertambah dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik wakil yang diserahkan segala urusan kepadanya.
Lalu mereka kembali dengan boleh nikmat dan kurnia yang besar daripada Allah. Mereka tidak mendapat keburukan pun, luka atau kematian, serta mereka mohon kepada Allah dan mereka memiliki kurniaan yang sangat besar. Ya, perkataan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan? Perkataan tawakal tak ada tuan-tuan, tapi memberi maksud itulah tawakal. Cukuplah Allah bagi kami. Cukuplah kami serahkan urusan kami ini kepada Allah. Dikala orang dalam ayat ini, dikala orang kafir musyrik nak menyerah orang-orang beriman pada ketika itu, orang Islam kata dengan hasbunallah, cukuplah kami serahkan kepada Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik wakil yang kami serahkan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pendakwah, wanita di Mesir, kan? Mesir yang pernah dikurung dalam sebuah penjara bawah tanah, tuan-tuan, namanya Zainab Al-Ghazali. Diceritakan bagaimana dia itu diseksa. Sebabkan apa? Sebab dakwah disampaikan itu bertentangan dengan polisi dan dasar kerajaan Mesir pada ketika itu. Kan, kalau tuan-tuan dengar nama Hasan al-Banna, Said Qutb, Zainab Al-Ghazali itu antara orang yang kuat mempertahankan agama Islam, yang menyebarkan agama Islam, kan, dikala ramai orang tak suka, termasuk Presiden Mesir pada ketika itu, menyebabkan dan dia antara yang dikurung di penjara, dalam penjara bawah tanah. Dan antara perkara yang dilakukan oleh pemerintah pada itu ialah menakut-nakutkan Zainal Al-Ghazali ini, ialah dilepaskan anjing-anjing yang garang. Anjing-anjing yang garang. Dan apa ucapan dia? Dia baca ni lah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tamat sikit la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan? Dalam cerita itu, tuan-tuan, anjing yang garang itu yang menalak-nalak pada dia, yang ingin menggigit dia, tiba-tiba duduk, tunduk, kan? Masa itu dah tak ada apa-apa, kan? Tak ada apa-apa. Kita ada pengalaman, tuan-tuan, tapi bila baca cerita itu, Masya Allah, kan? Sangat-sangat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Dikala nak beritahu apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, apa ada dalam Islam, kan? Tetapi pemerintah Mesir pada itu yang sangat-sangat sekular sifatnya, yang sangat memandang kepada Barat, kan? Menganggap itu adalah musuh pemerintah pada ketika itu, kan? Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ini ada perkataan wa tawakkal. Dan bertawakallah wahai Muhammad kepada Tuhan yang Maha Hidup, kekal yang tidak mati. Surah Ali Imran ayat 122, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang beriman itu perlu bertawakal. Surah Ali Imran ayat 59, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah membulatkan tekad untuk sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita boleh pesan kepada anak-anak, kan, cucu-cucu kita, tuan-tuan, yang barangkali menghadapi peperiksaan apa pun, kan? Tak usah kan, segala macam usaha dah kita buat, kan, beritahu faiza azamta, kalau kamu bulatkan tekad untuk berjaya, insya-Allah, kan, ujung tu fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keputusannya itu bergantung kepada usaha dan juga daya upaya dilakukan. Surah At-Talaq ayat 3, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Kan? Surah tuan-tuan yang terakhir dalam surah Al-Anfal ayat 2. Di ayat tadi 59 katanya, jadi kita tak mampulah nak baca ke 59 tu, kita baca beberapa saja. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini tuan-tuan, Allah beritahu apakah ciri-ciri orang beriman. Antaranya ialah ayat ini, mereka yang apabila disebut nama Allah dan sifat-sifat Allah, gemetarlah hati mereka. Kan? Kita barangkali tuan-tuan belum sampai ke tahap itu lagi. Kan? Kita belum sampai lagi tahap ini. Dan sebab itu ada seorang tabi'in tuan-tuan, namanya bahasa saya Al-Ahnaf Qais, kan? Dia apabila membaca ayat 10 surah Al-Anbiya, tuan-tuan, kalau tak salah saya ya, dalam surah Al-Anbiya tuan-tuan, ayat yang bawah sekali, kan? Jadi masuk surah Al-Anbiya, dia satu muka surat penuh tu bawah sekali, kan? Ayat itu cerita Allah turunkan Al-Quran, kan? Fihi zikrikum. Dalam Al-Quran itu ada cerita tentang kamu. Allah beritahu tentang kamu. Dan jadi Al-Quran ni dia cari, dia tengok, Allah cerita tentang aku ke dalam Quran ni? Kan apa yang Allah cerita tentang aku, dia kata. Dia baca, dia faham tuan-tuan, dia merenung diri dia. Jadi dia pun cari dalam Quran, menyelak Quran tu satu sampai ayat 2 surah Al-Anfal ni dibaca. Dia baca innamal mu'minuna alladzina, dia kata sesungguhnya, sesungguhnya. Kalau bahasa innama tuan-tuan, hanya senya. Maksudnya hanya senya orang beriman itu apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, serta mereka hanya bertawakal kepada Tuhan mereka. Kan? Naf kata, walaupun dia ni tabi'in tuan-tuan, yang generasi yang berjumpa dengan sahabat, ada yang mengatakan dia adalah sahabat yang di hujung-hujung, tak pernah jumpa Nabi pun, tapi Nabi pernah doakan dia. Ini satu riwayat mengatakan, bila dia jumpa yang tuan-tuan, dia kata, takkan aku kot, dia kata. Ini generasi tabi'in yang mendapat didikan daripada sahabat Nabi pun dia kata sifat itu saya belum sampai lagi, dia kata. Kan? Dia pergi pula surah lagi satu saja, saya tengok surah apa, tapi cerita tentang ayat munafikin, munafik, dia kata takkan aku munafik kot. Kemudian dia jumpa dalam surah At-Taubah tuan-tuan, baru dia jumpa siapa dia. Dan bila Allah kata ada orang bercampur kerja buat jahat, kerja buat baik, tapi di ujung dia bertaubat, Allah buka pintu taubat, Allah Maha Pengampun Penyayang, dia kata dia aku. Kan? Jadi nak beritahu tuan-tuan dalam ayat ini, antara ciri-ciri orang beriman ialah dia bertawakal kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan tuan-tuan, Allah beritahu dalam surah Al-Anfal ayat 2 ini, kita juga termasuk dalam orang-orang yang Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 2 tadi, insya-Allah. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok apa hadis yang disebut dalam yang mengarang sebut dalam bab tawakal, tuan-tuan. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ruh ar-ruhayl wan nabiyya wa ma'hur rajul war rajulan wan nabiyya laysa ma'hu ahadun id rufi'a li sawadun 'azimun fazanantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumuhu ولكن أنظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم
Wa qala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil Islam wa lam yushriku billah wa dzakaru asya'a فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قال رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبق بها عكاشة. Hadis ini panjang sekitar dia. Maksudnya kalau Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah kata dia pernah diperlihatkan seluruh umat kepada saya. Ini kelebihan Nabi tuan-tuan ya, yang Allah berikan gambaran di padang mahsyar nanti. Nabi kata dia diperlihatkan seluruh umat di akhirat nanti di padang mahsyar, di mana Nabi kata saya melihat seorang Nabi bersama sekumpulan kecil manusia, ruhaib, kurang daripada 10 orang. Nabi kata dia tengok ada seorang Nabi, pengikut dia ada 10 orang. Seorang Nabi lain bersama dengan 2 orang. Seorang Nabi lain tidak bersama seorang pun, tak ada orang ikut dia. Kan? Tiba-tiba Nabi kata Nabi melihat sekumpulan besar manusia diperlihatkan kepada dia. Kan? Nabi kata itu agaknya umat saya kot, dia kata. Dia nampak sekumpulan orang, dia kata agak-agak ini umat saya. Lalu dikhabarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kan? Dia kata ini bukan umat kamu. Hadza Musa wa qaum. Itu adalah Nabi Musa dan kaumnya yang beriman. Kan? Tetapi lihatlah ke arah yang lain. Nabi pun tengok satu arah lain. Nabi kata dia melihat ke arah itu dan di situ ada sekumpulan besar. Kan? Namun dikhabarkan kepada Nabi lagi, lihatlah ke arah yang lain. Nabi tengok satu arah, ramai. Kan? Sahabat kata pergi tengok arah lain. Arah lain ya. Cuma arah kanan kiri tak begitu dalam hadis ini, tuan-tuan ya. Di sana Nabi kata ada sekumpulan besar manusia, dan pada itulah dikatakan hadhihi ummatu, itulah umat kamu. Kan? Berapa jumlah itu, tuan? Dalam kalangan mereka terdapat 70 orang yang akan masuk syurga tanpa dihisab dan diseksa. So Nabi kata 70,000 orang yang Nabi nampak, tuan-tuan ya, masuk syurga tanpa hisab, tanpa seksa. Kan? Tuan-tuan dengar hadis ini, tuan-tuan, apa perasaan tuan-tuan? Nabi kata 70 ni, kan? Tuan-tuan tak nak masuk ke 70 ni? Nak lah, kan? Okeylah kita kalau Nabi kata itu masing-masing berazam, tuan-tuan, doa mudah-mudahan kita masuk 70 orang ni, tuan-tuan. Kan? Katalah amin, tuan-tuan, amin. Kan? Amin lah, amin, mudah-mudahan ya. Dengar-dengar Nabi kata dia nampak orang sikit-sikit ramai ni, dia kata umat kamu ni, beritahu 70 orang, 70,000 orang ni masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Maknanya, tuan-tuan, laju macam tu. Laju macam tu je. Kita doa kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk 70,000. Kan? Kemudian Nabi bangun dan masuk dalam rumahnya. Ini Nabi cerita dengan para sahabat, tuan-tuan. Nabi bangun masuk rumah. Orang yang dengar cerita Nabi ini, tuan-tuan, ini kelebihan Nabi SAW, tuan-tuan, diberikan gambar oleh Allah tentang pemandangan pada hari akhirat. Ini baru satu cerita, tuan-tuan. Banyak lagi cerita kalau kita nak lihat. Kan? Kalau kita ceritakan hadis-hadis pemandangan hari akhirat cukup banyak. Kan? Kemudian bila Nabi masuk dalam rumah, orang yang berada, sahabat-sahabat dia di depan Nabi itu mula bercakap-cakap. Kan? Cakap apa, tuan-tuan? Agak-agak siapa yang masuk dalam kumpulan 70,000 itu. Kan? Sebab Nabi cerita tapi tak beritahu siapa 70,000 itu. Sampailah pada kita, tuan-tuan, kita pun barangkali tanya, apakah kita masuk 70,000? Mudah-mudahan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka bercakap-cakap, siapa agaknya orang yang akan masuk dalam syurga tanpa dihisab dan diseksa seperti Nabi cerita itu. Kan? Sebahagian daripada para sahabat berkata, boleh jadi mereka itu ialah sahabat-sahabat
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kan? Barangkali mereka itulah orang bersahabat dengan Rasulullah. Kan? Ini satu pandangan. Pandangan yang mengatakan kan, boleh jadi mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam agama Islam dan tak pernah menyekutukan Allah. Kan? Ini pandangan sahabat lain. Sebab Nabi bagi statement itu macam tu saja. Kan? Tentang mereka menyebutkan berbagai penelitian, orang lain pula agaknya orang ikut, orang ini ikut. Jadi rawi hadis ini tak cerita semua. Kan? Kemudian Nabi keluar menemui mereka. Nabi keluar, kan? Nabi berkata, kan? Apa yang sedang kalian perkatakan? Nabi kata, kan? Kamu sedang bincang-bincang apakah ini? Nabi tanya, kan? Mereka pun beritahu apa yang mereka bincangkan. Kan? 70,000 tu kami agak-agak ini kot. Sebab Tuhan tak beritahu kami siapa dia. Barulah Nabi sebut tuan-tuan, siapa dia, kan? Siapakah yang termasuk 70,000 orang yang Nabi kata masuk syurga tanpa hisab, tanpa disesa itu. Kan? Nabi kata yang pertama ialah umul ladina la yarqun. Pertama ialah mereka adalah orang yang tak pernah menjampi. Kan? Jampi apa? Bukan jampi pakai Quran, tidak. Kan? Ruqyah itu pun salah satu jampi. Ini yang menjampi menggunakan perkara-perkara yang bukan syar'i. Kan? Bukan syar'i. Saya pagi Sabtu tuan-tuan, saya dengar satu kuliah sahabat saya tuan-tuan. Sahabat saya ni dia nak buka tahfiz. Dah buka tahfiz pun. Kemudian dia ada tanah di belah Johor sana, dan tak duduk pun, beli murah masa tu, dekat 45 ekar, orang jual 40,000 saja pada ketika itu, dan dia tanam sawit, dan dia kata dia nak buka satu pondok untuk pengajian kitab-kitab Taurat ni tuan-tuan, kan? Jadi dia pun mulalah melancarkan tabung dan derma, kan? Satu ketika dia bagi kuliah di sebelah langat saya tuan-tuan, langat dia pun tak beritahu surau mana dan masjid mana. Tiba-tiba yang dengar kuliah dia tu, yang dengar kuliah dia tu, kan, ada 3 orang jumpa dia, kata, Ustaz, kan, boleh tak Ustaz menjadi tetamu kepada tuan guru kami? Kejulah dia, kan, seolah tuan guru ni, kan. Dia kata dah malam ni, dia kata, kan, tapi dia nak juga sampaikan hajat orang tu, pergilah. Pergilah, kan, pergi satu rumah tuan-tuan, rumah, kan, tiba-tiba je, kan, 3 orang dan tuan gurunya pakai pakaian pendekar, pakai cengkolo, macam pendekar, kan, kan. Dia kata, Ustaz duduk dulu, tuan guru sedang siap. Dia pun masuklah, masuk. Ni cerita dia tuan-tuan, kalau dia bohong-bohong lah tuan-tuan. Tapi dia cerita sungguh. Masa makan pun kata betul, Ustaz ni betul, cerita betul, kan. Kemudian apa lagi, kan? Kemudian tuan guru pun masuk, kan, dekat ruang tamu itu, tuan guru hulurkan business card, kan. Terkejut kawan saya tu tuan-tuan, tulisan kat situ, penjaga atau pengurus Maybank Alam Baik, dekat business card dia. Tuan-tuan, pengurus Maybank Alam Baik. Kan, kalau Ustaz tak percaya, dia kata dia sebut tunjuk pesan kat, apalah saya percaya, saya sama saya tak pernah nipu, kan. Lepas tu tanyalah, betul ke Ustaz nak buka pondok untuk mengajar, betul? Berapa Ustaz nak, kan? Boleh sekian kat 100,000, macam itulah kurang lebih, kan. Saya akan derma pada Ustaz 2 juta ringgit, kan. Dia pun tengok dengan pengurus bank Alam Baik bagi 2 juta, kan. Kita yang pengurus bank Maybank dekat Bandar Baru Bangi pun tak ada 2 juta kan. Dia saja, ini, kan, pengurus Maybank Alam Baik, kan. Tapi ada syarat kalau Ustaz nak 2 juta. Syarat yang pertama, banyak syarat yang saya ingat itu tadi, kan. Ustaz mestilah
berzikir di rumah dalam Rabu. Dalam Rabu adalah macam-macam tuan-tuan diajar, dan selama 40 hari kan. Habis sembahyang macam mana? Kalau saya tanya, sembahyanglah dalam Rabu secara berjemaah dengan wakil alam baik. Ustaz jadi imam akan dimakmumkan oleh dan wakil-wakil band alam baik. Kan? Kan? Syarat itu mesti dipenuhi, barulah kami bagi 2 juta pada ustaz. Ustaz boleh kendalikan ataupun boleh bina dia. Kan? Dia pun tengok kat tu, tengok tuan guru, tengok 3 orang tadi yang ikut ceramah dia, yang ikut kuliah dia. Tak masuk ke dalam otak dan hati ke? Dia kata aku mengajar tentang tauhid, tentang akidah, tentang alam akhirat, kan? Kan tak masuk ke? Jadi dia dia saya kata Ustaz Amal ke? Dia kata aku mengajar tauhid, takkan aku nak syirik kepada Allah, dia kata kan. Jadi tapi itulah jadinya, kan? Jadi kalau tuan-tuan nak, nanti saya beritahu dengan sahabat saya nak jumpa wakil membeng alam baik. Tuan-tuan nak tengok macam mana kan? Saya tanya berapa umur pengurus bank tu? Dekat 70 tahun dah, dia kata. Masya Allah, kan? Ya. Kita nak balik pada ni kan, orang yang Nabi kata yang tidak akan menjampi menggunakan jampi-jampi yang tak betul kan? Saya pernah jumpa orang tuan-tuan kan, macam mana kita nak elak supaya tempat kita ni tidak hujan dan tidak ribut. Kan? Dia bagi tuan-tuan jampi kat sana kan? Kulit kerang, kulit siput kan? Bukit mahkota terang, tempat lain ribut. Kan? Mudahnya saya kata, Ustaz Amal lah kata, tak percaya. Kan? Saya ingat tu sebab pantun dua berat dia tuan. Kan? Saya ingat tu je. Kalau dia bagi macam-macam, masih tak ingat. Kan? Dah azab tuan, kita sambung dia lagi insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab.
Allah SWT. Kita sambung sebentar. Okey, pertama Nabi kata humul ladina la yarqun, yang tidak orang tak pernah menjampi. Sudah pasti tuan-tuan, menjampi yang bukan syar'i lah. Yang kedua ialah wala yastarqun, iaitu orang yang tidak minta untuk dijampi. Yang tadi tok bomoh dia, yang ini orang yang pergi pada tok bomoh, kan? Yang ketiga ialah wala yataqayyaruna. Terjemahan sini tidak melakukan tilik nasib. Kan ada mengatakan wala yataqayyaru ni tuan-tuan, kan yang ini pengalaman saya tuan-tuan ya. Jumpa kadang-kadang tuan kata ni hujan panas ni, kan hujan dia panas, tentu ada benda ni, kan tentu ada benda, kan, ataupun tiba-tiba saja pelangi, lepas tu hujan panas, ini mesti ada sial macam-macam, kan. Seorang sahabat saya tuan-tuan, dia ni memang orang politik, kan, orang politik, kan. Dia beritahu taktik untuk melarikan, kan, orang dengar yang ikut kempen ni, kan. Dia adalah, kan, ceramah politik dia, kan, di satu tempat dulu, kan. Dia kata macam mana bagi orang tak nak dengar seorang tokoh politik bercakap. Dia kata, apa yang kami buat, dia kata, kami ambil seekor biawak, kami lepaskan biawak tersebut. Ramai orang lari sebab menganggap biawak ada sialnya. Itu kan. Saya tanya berjaya tak? Berjaya, dia kata. Semua lagi. Tak kita takut kot, kan. Tak takut pun seorang tua. Dia kosong kemah, dia kata. Tak ada orang nak dengar. Kan tokoh tu cakap. Jadi kami berjaya lah, dia kata. Saya kata kamu percaya ke biawak tu bawa sial? Itu orang percaya. Saya pun tak percaya, dia kata. Saya gunakan dia. Saya gunakan kepercayaan orang itu untuk menarik perhatian supaya orang yang dengar tu akan lari pada kemah tu, dia kata. Kan? Itu juga. Kan? Wala yatatayyur, kan Nabi katakan dalam hadis yang lain, kan. Wala hamada wala bumada, kan? Dengar bunyi burung hantu bunyi, kan? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang penting orang itu Nabi kata dia bertawakal kepada Allah. Jadi kalau itu hadis ni tuan-tuan, yang ini Nabi kata orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, tidak mengharapkan untuk bomoh, untuk menjampi, dan kita pun tak mendatangkan bomoh tersebut untuk dijampi, atau percaya kepada benda-benda yang ada. Kebergantungan kita hanya kepada Allah. Tiba-tiba seorang sahabat namanya Uqasyah bin Muhsin bangun, bukan ya, bin Mihsan bangun. Dia kata, ya, doalah kepada Allah agar dia menjadikan saya daripada kalangan mereka. Ya Rasulullah, boleh tak doakan saya ni masuk kumpulan 70,000 tadi? Nabi menjawab, kamu termasuk daripada kalangan mereka. Untuk sahabat tuan-tuan ya, minta terus dapat, kan. Nabi menjawab, kamu termasuk daripada kalangan mereka. Kemudian seorang lagi bangun, doalah kepada Allah agar dia menjadikan saya daripada kalangan mereka. Doa, ya Rasulullah, boleh tak doa supaya Allah perkenankan permintaan saya ni dan saya masuk dalam list 70,000 tadi. Baginda bersabda, Uqasyah telah mendahulumu. Dan untunglah semua dapat gitu kan. Jadi kita yang dengar hadis Nabi SAW, tuan-tuan, mudah-mudahan kita masuk 70,000 tadi dengan syarat tadilah kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok kajian ke masjid, kajian ke surau, tengok dipinggang ada, bukan tali pinggang biasa, tali pinggang apa, benang hitam, benang merah. Kadang-kadang kan, kadang-kadang ini barangkali kita tak ada tak, tapi ini pengalaman pengaji-pengaji kan, tengok kan, anak-anak menangis ke apa kan, letak apa, bucu tikar kan, ambil bucu tikar tu letak dekat kepala. Kenapa? Nanti dia tak menangis lah, dia kata. Oh, kebergantungan kepada bucu tikar mengkuang untuk tidak menangis kan. Ini kajian-kajian dilakukan ya, kepercayaan orang setengah masyarakat kita, tuan-tuan ya. Ada dua lagi tuan-tuan, saya akan habiskan ya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kan, ada Rasulullah SAW kana yaqulu. Ini hadis ni berkaitan bagaimana Nabi ni walaupun dia seorang yang maksum, yang Allah janjikan dia tidak ada keampunan, selama-lamanya Nabi tetap berdoa, kan. Allahumma laka aslamtu. Nabi
bika amantu wa 'alaika tawakkaltu. Nabi pun tuan-tuan kan dia berserah kepada, ya Allah aku berserah hanya kepada dirimu, beriman kepadamu dan bertawakal kepadamu. Itu Nabi tuan-tuan. Jadi siapakah lagi yang perlu kita contoh? Nabi. Ya kan? Sebab itu dalam kitab Risalah tuan-tuan banyak hadis telawakan ni, antaranya ialah Nabi pesan nak tidur ambil wudu. Ambil wudu kan? Wudu macam mana? Nabi kata wudu macam kita nak solat. Kan ada orang tanya saya tuan-tuan, saya mengajar depan ustaz, sambil wudu ustaz, isi saya pegang batal ustaz. Bukan kita nak solat pun kan? Tidur dengan isi memanglah kalau peluk apa semua kan. Itu lain. Ini Nabi kata ambil wudu seperti kita nak solat. Kan wudu seperti solat, kemudian menghadap ke arah kiblat. Ada ke arah kiblat, maknanya kita baring tambung kanan kan, tambung kanan kan. Bacalah doa dan juga apa-apa kan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahwasanya dia berkata, kana akhirul qaul Ibrahim hina ulqiya fin-nar. Kan? Ibn Abbas berkata, ucapan terakhir Nabi Ibrahim ketika baginda alaihissalam dicampakkan ke dalam api ialah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Itu Nabi Ibrahim tuan-tuan, kisah ini juga panjang, kita semua dah tahu kan. Apakah bacaan dia ketika hendak dicampak ke dalam api itu? Dia mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa yang Allah balas? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan sebab itu setengah guru kita mengatakan kalau mengecurlah sikit-sikit itu kan, bacalah ya narukuni bardan wa salaman. Dan itu setengah guru mengajar kita kan, lecur sikit-sikit je, bukan yang lecur habis tu kan, ada yang sikit-sikit kan. Dan ada lain pun mengatakan, satu lain contohnya, dia lain mengatakan daripada Ibn Abbas juga, qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Tadi hasbiyallah. Dan lain pula Ibn Abbas juga berangkan kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil adalah qalaha Ibrahim alaihissalam hina ulqiya fin-nar. Ini hasbiyallah. Ada lain mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil sebab mengambil pada Al-Quran tadi. Dan waqalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ucapan diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang mengatakan kepada baginda innan nas qad jama'u lakum. Dah ramai orang berkumpul ni ya Rasulullah, fakhshawhum. Ambil kepada ayat Quran tadi yang kita baca dengan fakhshawhum, gerunkan mereka, takutkan mereka. Fazad imana, yang dikepung bertambah iman, yang mengepung akan gerun. Apa ucapannya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan yang terakhir tuan-tuan, pesan pada kita kalau nak tengok best practice amalan terbaik kan orang bertawakal ialah tengok burung. Nabi kata tengok burung kan, ketinggian kan, standard tawakal yang tinggi ialah Nabi kata tengok burung. Bagaimana burung itu keluar mencari rezeki. Pagi-pagi dia keluar dalam keadaan perut dia kosong, petang dia balik penuh dengan isi makanan. Itu kita kena belajar daripada burung. Dia keluar tak tahu apa-apa kan? Tak tahu apa-apa, hanya bertawakal kepada Allah, ada rezeki balik. Ya, itu ini barangkali perlu didetailkan lagi tuan-tuan kan. Tinggal hadis ini, tapi Nabi pesan nak tengok standard yang tinggi bagaimana tawakal adalah kita belajar daripada burung. Daripada burung, kama yarzuq at-tayr. Nabi kata antadu khimasan wa taruhu biqalan. Pergi awal pagi dalam keadaan perut kosong, tapi baliknya penuh dengan makanan dalam perut. Dan tuan-tuan di Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatian semua dan mohon ampun dan maaf terkasar bahasa. Insya-Allah kita jumpa lagi selepas Ramadan. Kalau Syawal dah buka kelas,
kita akan sambung pada bulan Syawal ini, tuan-tuan. Bergantung kepada kan kelulusan oleh pengurusan surau. Bila kita nak sambung kuliah akan datang, insya-Allah. Tajuk yang akan datang, tuan-tuan, tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Dan maksudkah kita ini yang Allah kata Allah cinta pada kita. InsyaAllah, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan, kerahmatan, mengampunkan dosa kita, dan Allah sempatkan kita masuk dalam Ramadan sempat dalam keadaan yang sangat-sangat berkualiti, insyaAllah. Aku qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu illa alladziina amanu.